Shalom, saudara dan saudari. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Ku mahu cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur. Kami bersyukur kerana Engkaulah Bapa kami. Kami bersyukur kerana Engkau begitu mengasihi kami, Bapa. Tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Kami bersyukur Engkau memegang tangan kami untuk melalui segala kesulitan yang kami hadapi. Bapa, berkatilah kami pada pagi ini, Bapa. Biarkanlah pagi ini Engkau sekali lagi memperlihatkan diri kepada kami, memperlihatkan kehendak dan rencana Tuhan kepada kami, supaya kami lebih mengalamimu, lebih yakin padamu, lebih mengenalimu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkatilah kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 68 ayat 29 hingga 36. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah, kuasa yang telah Engkau gunakan bagi kami. Di rumah-Mu di Yerusalem, raja-raja mempersembahkan ufti kepadamu. Tegurlah Mesir binatang liar itu yang di tengah-tengah gelagah. Tegurlah bangsa-bangsa, sekumpulan lembu jantan itu serta anak-anak mereka. Sehingga mereka semua bersujud dan mempersembahkan perak kepadamu. Cerai-beraikanlah mereka yang gemar berperang. Duta-duta dari Mesir datang membawa gangsa. Orang Ethiopia bergegas membawa ufti kepada Allah. Nyanyilah bagi Allah, hai kerajaan-kerajaan dunia. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan, kepada Dia yang melintasi langit purba. Dengarlah Dia berseru dengan kuat, istiharkanlah kuasa Allah. Dia memerintah seluruh Israel, kuasanya kelihatan di angkasa. Sungguh mengagumkan Allah kita waktu Dia keluar dari tempat kediamannya. Allah umat Israel memberikan kuasa dan kekuatan kepada umatnya. Pujilah Allah. Ya saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini merupakan penutup kepada satu doa kesyukuran pemujian yang begitu panjang, di mana mereka mencapai kemuncak dalam sejarah mereka mengalami kemenangan. Saudara dan saudari, di sini ayat 29 sampai ayat 32 menggambarkan Allah yang begitu kuat, begitu berkuasa untuk menewaskan kesemua musuh yang hebat. Nah saudara dan saudari, ayat 29-30 dia kata apa? Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Allah, kuasa yang telah Engkau gunakan bagi kami. Bermaksud, kalau Allah tidak begitu tunjuk, Dia biar orang yang berbahan rajalela, Dia biar orang lain yang jahat, Dia biar orang lain melakukan sewenang-wenangnya. Tetapi apabila Allah menunjukkan kuasanya, nah, bila Allah tunjukkan kuasanya, semua itu akan diselesaikan. Ayat 30, di rumah-Mu di Yerusalem, raja-raja mempersembahkan ufti kepadamu. Nah, walaupun selama ini mungkin raja-raja itu bermaharajalela, raja-raja itu mungkin hebat-hebat manapun, tapi bila Allah menunjukkan kuasanya, saudara dan saudari, semua raja akan mengagungkan Allah, bahkan akan menjadi abdi dan hamba Allah. Mereka akan mempersembahkan ufti kepada Allah. Apa maksud mempersembahkan ufti? Mempersembahkan ufti bermaksud
Engkaulah Tuhan kami. Kamilah hamba-Mu. Dan apa maksud lagi? Kami perlu naungan Engkau. Ya? Kami ini takut kepada musuh-musuh lain. Engkau lebih kuat daripada kami. Engkau datanglah dan menaungi kami dan melindungi kami. Itu adalah maksud ufti. Nah, saudara-saudari, ayat 31 dan 32. Tegurlah Mesir, binatang liar itu yang di tengah-tengah gelaga. Tegurlah bangsa-bangsa, sekumpulan lembu jantan itu serta anak-anak mereka. Sehinggalah mereka semua bersujud dan mempersembahkan perak kepadamu. Cerai-beraikan mereka yang gemar berperang. Duta-duta dari Mesir datang membawa gangsa. Orang Ethiopia bergegas membawa ufti kepada Allah. Nah, saudara-saudari, di sini dia menggambarkan Mesir dan juga Ethiopia. Dia gambarkan mereka sebagai binatang liar ataupun lembu jantan. Ini bermaksud pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, raja-raja dan juga anak-anak mereka itu bermaksud pengikut-pengikut mereka. Ini bermaksud semua pemerintah, semua raja serta pengikut-pengikut mereka, terutamanya mereka yang paling kuat, paling hebat, iaitu Mesir dan Ethiopia. Mesir dan Ethiopia adalah dua kerajaan yang paling hebat, paling popular pada zaman itu. Tetapi dua kerajaan yang paling hebat itu juga turut datang mempersembahkan ufti kepada Allah dan juga mengagungkan Allah. Nah, saudara-saudari, Allah ini memang penuh berkuasa, saudara-saudari. Tiada mustahil. Mungkin dalam penglihatan manusia, wow, mereka itu lihai. Wow, mereka itu kuat. Wow, mereka itu hebat. Oh, kita tu miat aja. Saudara-saudari. Tetapi bila Allah menunjukkan kuasanya, semua yang dianggap hebat, yang dianggap lihai dan kuat itu akan tunduk, akan bersujud, akan menyembah Allah dan mempersembahkan ufti kepada Allah. Saudara dan saudari, saya pun teringat, di dunia kita pun banyak musuh-musuh ataupun banyak orang-orang yang lebih kuat daripada kita. Dan mungkin mereka menentang kita. Saya tidak pasti, sejak kamu percaya Tuhan sampai hari ini, adakah sesiapa yang menghalang kamu untuk percaya Tuhan? Adakah sesiapa yang memarahi kamu kerana percaya Tuhan? Saudara dan saudari, saya percaya Tuhan pada umur 14 tahun. Saya pernah kongsikan saudara dan saudari. Selepas saya percaya Tuhan, saya yakin orang yang paling menghalang saya adalah bapa saya. Bapa saya. Kerana bapa saya selama ini dia sembah kepada Tua Pekong. Dia bukan seorang Kristian. Dan memang dia rasa tidak perlu jadi Kristian. Itulah selalu dia marah saya. Bukan kerana apa. Bila saya makan, saya bersyukur. Doa bersyukur. Dia marah saya. Oi, buat apa kamu doa? Adakah Tuhan bagi kamu beras? Ya, saudara saya, dia marah saya. Waktu itu hati saya sakit. Oh, bapa marah saya. Hati saya pun takut. Oh, yo, bapa saya hebat. Dia menghalang saya. Macam mana, saudara dan saudari? Nah, bila saya nak pergi ke gereja, saya belum pandai memandu pada waktu itu. Mama pun suruh bapa hantar saya. Di keluarga saya, mama saya yang mempunyai kuasa besar. Tuanan, hidup ibu, hidup wanita, saudara dan saudari. Mak saya kata, hantar dia. Bapa saya pun hantar. Dan dia tidak dapat menentang mama, tapi dia dapat menentang saya. Dari rumah sampai ke gereja, 15 minit itu. Dari rumah dia marah 15 minit sampai gereja. Nanti bila dia pergi ambil saya dari gereja pun marah saya sampai di rumah. 15 minit saudara dan saudari. Saya masih ingat. Selalu. Kalau kamu selalu dalam keadaan itu, saya rasa boleh sakit jiwa sudah. Selalu. Bila saya nak pergi gereja, saya dimarah. Bila saya pulang dari gereja, saya takut. Kerana saya takut kalau bapa yang ambil, memang bapa marah saya. Nah, saudara dan saudari, walaupun dalam hati kita ada seseorang yang menentang kita secara hebatnya kerana percaya Tuhan, tapi saya yakin saudara dan saudari, kuasa Tuhan tiada standingnya. Amin. Tiada mustahil baginya. Itulah sebabnya dari usia saya 14 tahun, saya sudah mula berdoa. Saya doa supaya Tuhan mengubah bapa saya. Saya berdoa supaya keselamatan itu datang kepada bapa saya, supaya dia juga boleh mengenali Allah, walaupun selama ini dia memarahi kami yang percaya kepada Allah. Tapi puji Tuhan, saudara dan saudari, selepas saya jadi Kristian, selepas saya jadi pastor, wow, bila dia pergi minum kopi di kedai kopi, orang cakap dengan dia, wow, Asyong, anak kamu sudah jadi pastor kan? Oh, yo, lihai anak kamu, khutbah dia sangat bagus dan sebagainya. Oh, dia rasa wow. Dia balik cakap dengan mama, oh yo, saya wow, ada orang puji anak saya. Dan saudara-saudara, hari ini dia tidak lagi sembah kepada Tua Pekong. Bahkan dia mahu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mahu gantung gambar Tuhan Yesus, walaupun itu tidak gunalah. Dia mahu gantung salib di rumah, saudara dan saudari. Dan inilah kerja Allah. Amin.
Tiada yang mustahil bagi Allah. Orang yang diangkat kuat menentang kita itu pasti boleh ditewaskan Allah. Walaupun saya tidak mau Tuhan bercerai-beraikan ataupun membunuh bapa saya. Tapi sudah cukup sekadar Tuhan mengubah bapa saya. Amin. Saudara dan saudari, hari ini di bumi kita mungkin juga bukan majority, terutamanya di Malaysia. Orang Kristian mungkin 9.6% sahaja. Sangat kecil, sangat minority. Tapi saudara dan saudari, jangan risau. Saya yakin suatu hari nanti Allah kita cukup kuat. Bila Dia menunjukkan kuasanya, semua yang lain akan mempersembahkan ufti kepadanya, akan menyembah Dia, akan mengagungkan Dia. Memang ada masa saudara dan saudari. Jadi hari ini kalau kamu ditentang oleh siapa-siapa, kekasih lah, oleh ahli keluarga lah, oleh orang yang tidak kenal lah, tidak apa saudara dan saudari, teruskan berdoa kepada Allah dan kita yakin Allah akan tunjukkan kuasanya dan semua itu akan tunduk di depannya. Amin. Nah saudara dan saudari, ayat seterusnya 33 sampai 36 menggambarkan bukan sejak sekarang tetapi pada suatu hari nanti semua bangsa akan mengenali Allah, akan memuji Allah, akan menyembah Allah. Ya, mari kita bacakan 33. Nyanyilah bagi Allah, hai kerajaan-kerajaan dunia. Nyanyikanlah pujian kepada Tuhan, kepada Dia yang melintasi langit purba. Dengarlah Dia berseru dengan kuat. Istiharkanlah kuasa Allah. Dia memerintah seluruh Israel. Kuasanya kelihatan di angkasa. Sungguh mengagumkan Allah kita waktu Dia keluar dari tempat kediamannya. Allah umat Israel memberikan kuasa dan kekuatan kepada umatnya. Pujilah Allah. Nah saudara dan saudari, Allah bila Dia tunjuk kuasa, semua orang yang paling hebat, paling kuat akan tunduk kepadanya. Bahkan suatu hari saudara dan saudari, pada hari kiamat ataupun sebelum Tuhan Yesus datang, semua bangsa di bumi ini akan turut memuji dan menyembahnya saudara dan saudari. Mereka akan nyanyi kepada Allah, mereka akan puji kepada Allah. Semua raja-raja di dunia ini. Nah saudara dan saudari, memang pada akhirnya Allah pasti akan menang. Walaupun seperti mana saya kata tadi, kita minority sekarang. Tapi suatu hari ini, minority akan menjadi majority. Seluruh bumi, seluruh bangsa akan kenal Allah. Walaupun sekarang, mungkin bukan semua bangsa kenal Tuhan. Tapi saya yakin, menurut Alkitab, suatu hari nanti, sebelum Tuhan Yesus datang, semua bangsa di bumi akan sudah mengenali Allah dan juga ada peluang untuk mempercayai Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, saudara dan saudari, walaupun semua bangsa menyembah Dia, tapi ayat 36, Dia tetap menggelar dirinya sebagai Allah umat Israel. Nah, saudara dan saudari, walaupun semua bangsa sudah mengagungkan Dia, tapi Dia masih gelarkan diri Dia sebagai Allah kepada umat Israel. Kenapa? Kerana Israel menandakan perjanjian Allah. Allah melakukan perjanjian dengan Israel. Jadi sampai hujung bumi, sampai hujung hayat, Allah tetap akan pegang janji ini dan Dia akan melakukan kesemua yang dinubuatnya dalam Alkitab. Nah, saudara dan saudari, sekarang saudara dan saudari, sekarang mungkin bukan semua orang percaya Tuhan. Kita yang Kristian. Tapi saudara dan saudari, apa yang mengagumkan saya adalah suatu hari nanti, mereka yang bukan Kristian itu tetap akan menyembah Allah. Bahkan menyembah dengan penuh seluruh jiwa dan segenap hidup mereka. Mereka menyembah dengan betul-betul serius, betul-betul tulus ikhlas, saudara dan saudari. Tetapi kita ini yang digelar original. Kristian oleh original. Tapi kita sendiri pula yang malu, saudara dan saudari. Selalu kita kerana terlalu kerap setiap minggu berpeluang menyembah Allah. Setiap hari berpeluang menonton renungan Reverend Nicholas, saudara dan saudari. Sehingga kita tidak berapa menghargai. Sehingga kita tidak berapa serius. Bila orang sembahyang, kita main handphone. Bila orang sembahyang, kita fikir-fikir sesuatu gambaran. Bila orang sembahyang, kita pula cicak dengan orang di sebelah itu. Tidak berapa serius. Tapi bagi mereka yang bukan Kristian original itu, bila mereka betul-betul mengenali kuasa Allah, wow, mereka dengan seluruh hati, seluruh jiwa, mereka memuji Allah, menyembah Allah, mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Saudara dan saudari, malukah kita sebagai Kristian, kononnya Kristian original? Nah, saudara dan saudari, ini juga mengingatkan kita, suatu hari semua suku kaum di bumi ini akan mengenali Tuhan. Bagaimana mereka mengenali Tuhan? Saya yakin melalui kita. Melalui kita. Saudara dan saudari, hari ini orang Iban, orang Dayak, kita perlu mengambil misi ini. Mengambil misi ini kerana misi ini seperti
Seperti apa? Seperti itu kayu yang mereka lari 4 darat 4. Darat 400 ataupun darat 1000 meter. Orang di belakang sudah serahkan sudah serahkan kayu ini di dalam tangan kamu. Kalau kamu sudah pegang tangan ini tapi kamu tidak memecut, tapi kalau kamu tidak berlari, orang yang berlari di depan itu sebelum ini mereka akan marah kamu. Si celaka kau, betapa susah payah kami berlari, memecut, berusaha payah, dan sekarang sampai giliran kamu tidak mau berlari. Nah, saudara dan saudari, sekarang kayu sudah di dalam tangan kita, ya. Patut kita terus memecut, terus mengabarkan Injil dan membawa seluruh suku kaum untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saudari, saya yakin Tuhan akan memakai Dayak, akan memakai orang Iban. Walaupun kita minoriti di Malaysia, saudara dan saudari, Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil kepada orang yang majoriti. Orang jiran kita di sebelah kita, tinggal bersama dengan kita. Mereka lah kumpulan yang paling majoriti yang belum kenal Tuhan. Saudara dan saudari, saya yakin Tuhan memakai kaum Iban, kaum Dayak untuk mentransformasikan negara ini. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Masih ingat tadi? Bila Allah menunjukkan kuasanya, semua raja di dunia yang paling hebat pun, yang paling majoriti pun, mereka akan bersujud di depan Allah. Jadi saudara dan saudara, hari ini saya bagi cabaran ini kepada kamu. Tolong sambut cabaran dan terus memecut dan memberitakan Injil, supaya suatu hari nanti semua mereka yang kini tidak mengenali Allah akan mengenali Allah kerana kita. Amin. Biar kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau begitu hebat, begitu handal. Kuasamu tiada tandingnya. Bapa, kami mohon biarkanlah kami ini jangan menjadi pengecut, tetapi menjadi seorang yang berani mengkabarkan Injil, berani memberitakan Engkau kepada orang-orang di sebelah kita yang belum lagi percaya Tuhan. Mereka 60%, majoriti di Malaysia yang belum kenal Tuhan. Kami perlukan kekuatan, keberanian, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk menginjilkan mereka, supaya suatu hari seluruh suku kaum, semua bangsa di bumi akan mengenali Engkau, akan bersujud di depan Engkau, menyembah Engkau, dan juga mempersembahkan ufti kepadamu. Bapa, bantulah kami, walaupun sekarang mungkin diancam, dianiayai, tapi bantulah kami jangan takut, kerana suatu hari nanti kemenangan itu akan menjadi milikkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.